Jadi untuk memulakan majlis pada malam ini, saya dengan ini memberi laluan kepada Ustaz Abdul Rahman yang merupakan pengerusi bangkit negeri Pahang dan juga telah pun diiktiraf sebagai ketua geng 8. Majlis dengan segala hormat yang persilakan Ustaz Abdul Rahim untuk menyampaikan ucapan. Takbir. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Sa'aris Ismail, pengurusi majlis pada malam ini, merangkap Timbalan Presiden Anak se-Malaysia. Yang dihormati lagi kasihi Tuan Haji Haris Abdullah, Peguam Bela yang buat injeksi 8 penroka itu. Yang dihormati lagi dikasihi Puan Siti Kharijah, generasi kedua Perda Cahaya Baru yang dapat sama-sama pada malam ini. Yang dihormati lagi dikasihi Saudara Mazlan Aliman yang berada telah pun sampai di sini tapi belum sampai ke tempat ceramah kita pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita hadir dan sama-sama kita dapat mendengar penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan, terutama sekali dari peguam kita dan juga Presiden Anak Saudara Mazlan Aliman berhubung dengan isu-isu perda yang panas disebut, yang panas berlaku pada hari ini di seluruh Malaysia. Jadi saya suka mengambil kesempatan mengalu-alukan kedatangan Saudara Mazlan Aliman, Tuan Haji Haris dan juga Puan Siti Kharijah yang sudi memenuhi undangan kita pada malam ini untuk memperjelaskan isu-isu semasa. Dan saya juga suka mengambil kesempatan dalam ucapan aluan ini untuk memperjelaskan berhubung dengan apa yang berlaku pada hari ini, yang mana sama-sama kita ketahui bahawa kami yang diketuai oleh saya sendiri yang disebut kumpulan 8 itu di peringkat nasionalnya, di peringkat tempatannya disebut sebagai kumpulan 5 sahabat. Baru-baru ini Pak Perda telah menyerahkan durian runtuh di peringkat jingka 15 ini pada berapa bulan itu tak ingat, pada 16 hari bulan yang baru lalu. Tetapi kebetulan saya dan juga saudara Rosdi yang terlibat sama dalam buat saman terhadap Perda ini, terhadap KPF ini, tidak dapat hadir kerana kami masa itu berada di Kuantan bersama dengan Tuan Peguam ini berhubung dengan satu lagi kes yang lain. Pada pagi itu, sebelum pada hari itu, saya menerima surat jemputan yang menjemput untuk menyampaikan durian runtuh ini di Dewan Jingka 15 pada jamnya 2 petang. Jadi saya bincang dengan kalau kita pergi Kuantan berjumpa dengan Peguam mungkin sempat sebab pukul 2. Bila sampai di Kuantan, saya mendapat telefon daripada sahabat daripada Jingka 15, majlis itu diadakan pada pukul 12. Dimula pada jam 12. Jadi kami tak sempat hadir pada hari itu. Yang menjadi agak terkilan
saya dan sahabat-sahabat 5 orang di Jing ke-15 ini, besoknya Harian Metro telah mengeluarkan kenyataan yang telah disampaikan, yang diucapkan, yang dilaporkan oleh naib pengurusi JKK di sini, Saudara Adnan Darus, telah menyatakan bahawa kami tidak pergi yang surat khabar yang saya potong, 5 sekawan tak muncul kerana malu nak berdepan dengan masyarakat, dan didakwa kami sejak memfailkan saman ini tidak lagi bergaul dengan masyarakat, menjauhkan diri daripada masyarakat. Ini satu benda yang pelik lah. Tuan-tuan sendiri tahulah. Saya di sini bagaimana dengan keadaan dengan masyarakat. Sebaliknya, beliau lah yang selalu tak muncul-muncul dalam masyarakat. Hanya jarang sekali, jemaat pun jarang-jarang sekali. Itu saya sebut memang dia kenyataan. Pasal jemaat baru ni, saya memang cari cadang nak jumpa, nak bincang dengan dia lah, bukan nak marah. Nak bincang dengan dia, tak jumpa dia, tak ada dia. Artinya dia tak pergilah gitu, kan? Jadi itu masalah. Benda perkara ni kita akan buat tindakan selanjutnya melalui peguam itu, insya-Allah. Saya nak menjelaskan berhubung dengan apa yang didakwa 5 sekawan ini ataupun kumpulan 8 ini yang menyaman membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Kuantan, menghalang Perda Global Venture. Ini satu kenyataan yang silap. Sebenarnya apa yang kami buat adalah membuat injeksi pada mahkamah membantah Koperasi Pemodalan Perda. Ini dokumen yang kita bawa ke mahkamah yang oleh peguam. Ada saya bagi satu salinan. Inilah yang kita buat, membantah Koperasi Pemodalan Perda atas alasan koperasi ini adalah hak peneroka dan juga kaki tangan Perda. Sekiranya dia nak dilupuskan kepada Perda Global Venture untuk diserahkan di bawah saham, apa di mana ada apa keadilan, apa tu relevannya? Sedangkan Koperasi Pemodalan Perda ini berjalan dengan begitu baik. Setiap tahun kita diberi dividen pada setiap tahun sehingga 15%. Dan juga Koperasi Pemodalan Perda ini tidak dimiliki oleh semua peneroka. Mungkin semua peneroka tak. Disebut sebelum itu, sekiranya kita telah berjaya untuk menyerahkan Koperasi Pemodalan Perda ni, KPF ini ke bursa saham, akan diberi doyan runtuh pada semua peneroka. Sedangkan saham KPF ini, setiap peneroka tidak mempunyai persamaan dia punya jumlah saham. Ada peneroka yang sehingga 250,000 saham dan ada peneroka yang RM100. Kalau sekiranya diberi doyan runtuh selepas disenaraikan KPF ini ke bursa saham dengan menggunakan harta KPF yang sejumlah 3.13 bilion disenaraikan, kemudian diberi doyan runtuh kepada semua peneroka dengan sama kata. Kalau diberi seperti sekarang ni sebanyak 15,000 sama kepada semua peneroka, di mana letak keadilan? Sekiranya orang yang mempunyai saham 250,000 dapat 15,000, saya yang punya saham RM100 dapat 15,000, orang ini melompat sampai ke umbuk dah. Sukalah kan. Dan ada setengah peneroka yang hanya saham yang percuma, yang dia punya sijil berpalang, yang tak laku jual. Nombor ahli ada. Kalau diberi senarai, diberi doyan runtuh 15,000, orang ni tentulah suka. Sebab dia tak ada modal apa, tiba-tiba dapat 15,000. Sedangkan 63 orang, saya tak silap saya, yang memiliki saham 250,000 yang semaksima, nak bagi 15,000. Di mana letaknya keadilan aku? Sebab itu kami membantah benda ni. Kalaupun pihak Perda nak menambah pendapatan ataupun menambah pendapatan pada peneroka, apa salahnya sekiranya Koperasi Pemodalan Perda ini terus berjalan dan dibuat? Bila Koperasi Pemodalan
KPF ini tidak dapat disenaraikan, lalu diketepikan. Maknanya disenaraikan Federal Global Venture dengan tidak mengusik pada KPF. Kan? Diberi dua yang untung. Artinya kita sudah dua-dua kita dapat. Kan dua yang untung dapat, KPF akan, ini telah disebut oleh Najib sendiri di jengkalapan baru ni, bahawa KPF kita akan bayar juga dividen pada setiap tahun seperti mana biasa. Artinya sini kita dapat, sini kita dapat. Kenapa kita nak jadi bodoh? Kenapa Feda pun rasa nak sebut bodoh tu agak kasar juga kan? Kalau kita meniaga, saya bagi contoh, kalau kita meniaga nasi lemak, kita boleh meniaga 2 periuk, 3 periuk sehari untung. Boleh meniaga, boleh habis. Kita nak nambahkan perniagaan kita untuk membesarkan perniagaan kita, nak buat nasi berlauk, nak buat nasi berani, nak jual nasi berani apa. Buatlah, kenapa nasi lemak kita berhenti? Berhenti jual nasi lemak, kita buat jual nasi lain. Jadi di mana ada tu? Sedangkan benda yang kita jual ni memang dah untung. Setiap tahun kita boleh untung. Cuba buat ini. Jadi ini kita dapat, yang ini dah kita dapat. Ini dah. Kita nak berniaga ini, yang ini kita berhenti. Jadi ini tak. Kita ingat rasa soalan macam-macam. Tak betul lah cara. Apabila disebut Federal Global Venture disenaraikan dengan tidak mengusik Koperasi Pembenaran Feda. Artinya kami yang buat injeksi ini telah mencapai satu kejayaan. Dapat menghalang KPF ini daripada disenaraikan. Dapat menyelamatkan KPF bukan saja hak penokor-penokor, bahkan hak pegawai-pegawai yang mempunyai saham dalam KPF dapat kita selamatkan. Artinya yang ini selamat, yang ini pun dapat kita dapat dua yang utuh. Hubungan dengan utuh dengan KPF ini tidak satu benda yang asing. Jadi apabila disebut kami ni orang yang tak malu terima juga dua yang utuh, apa kena-mengena? Kita bukan sama Federal Global Venture. Kalau kita menghalang Federal Global Venture daripada membuat disenaraikan, betul lah kan? Bila dia dah disenaraikan, diberi dua yang utuh, kami mungkin malu nak ambil. Yang kami halang KPF. Apabila KPF dia tidak disenaraikan, artinya sudah satu kejayaan pada kami. Menghalang ini. Sepatutnya ahli KPF bukan mencemuh kami. Sepatutnya diberi terima kasih kepada kami. Kerana kami bukan injeksi mahkamah ni tuan-tuan. Bukan boleh pergi hantar macam hantar surat gitu je. Pergi berjumpa hakim mahkamah tinggi Kuantan, anak kami buat injeksi. Okey, terima, besok datang bercara. Tidak. Benda ni banyak menggunakan perbelanjaan dan sebagainya. Dan kami tak pernah minta pada siapa. Segala pembelanjaan kami usaha sendiri buat untuk menyelamatkan harta KPF sebanyak 3.13 bilion. Ni kita sebut dalam injeksi yang kita buat ini, dari affidavit yang kita buat ni. Dan alasan-alasan yang boleh yang munasabah, alasan-alasan yang diterima oleh mahkamah untuk menghalang KPF daripada disenaraikan dalam Federal Global Ventures. Jadi itu sedikit penerangan, penjelasan daripada saya sebagai yang mengetuai kumpulan 8 di jengkal 15 dibagi 5 sekawan. Kami ni memang kumpulan 8 ni telah terkenal, termasuk Tuan Haji Derih pada depan tu, telah dilabel, mendapat label percuma sebagai 8 kumpulan haram jadah di kawasan sini. Jadi perkara-perkara ini akan dijelaskan oleh peguam kita apa tindakan-tindakan yang kita ambil dan siapa yang akan dapat dia utuh nanti, insya-Allah. Jadi terlebih dahulu saya rasa sekadar itulah dapat saya jelaskan kerana masa tak mengizinkan, dan insya-Allah di masa lain ketika kita dapat menjelaskan secara terperinci berhubung dengan perkara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.